Yo guys, and welcome to my new video. Sebelum ni aku ada cakap tentang telefon yang harga like bawah RM800. Tapi kebanyakan telefon yang harga bawah RM800 tu ada outdated specs. Kau jangan salah faham, aku memang suka tengok telefon yang budget macam ni. Cumanya aku a bit triggered bila nampak orang beli harga telefon like RM800 ke bawah tu, tapi dia orang tak dapat apa yang dia orang sepatutnya dapat, ataupun at least macam current version ataupun current tag. So dekat sini aku akan tunjukkan dekat korang, explainkan dekat korang dan bagi tahu kenapa orang Malaysia ataupun semua orang sekarang ni dah tak beli dah telefon yang harga bawah RM800. Contoh yang aku boleh tunjuk paling senang lah, kita ada Honor X9A 5G dan juga Oppo A78 5G. So ni adalah example kenapa orang dah tak beli telefon bawah RM800 ataupun mungkin dah nak pupus dah. Suka ataupun tak, cara kita guna phone sekarang dah berubah. Sebab dulunya bila ada masa terluang kita guna untuk main game je, betul tak? Sekarang percaya ataupun tak, apps harian kita sangat-sangat memerlukan prosesor yang lagi power. Itu sebabnya tiada lagi penggunaan prosesor untuk entry level ni. Kita tengok modern architecture yang ada. Contohnya Oppo A78 5G yang guna Dimensity 700 yang ada AI teknologi. Untuk keperluan kita zaman sekarang ni, kalau 5000 mAh memang tak akan pernah cukup. Sama juga Honor X9A yang pakai Snapdragon 695 dengan architecture 6nm. Tak kurang juga hebatnya buat multitask untuk sebuah phone yang harga macam ni. Dulu kita memang minta RAM yang banyak untuk sebuah smartphone. Tak kira lah korang beli harga yang 400 ke 800 ke 1000 ke, memang nak RAM yang sangat-sangat banyak. Tapi sekarang korang tahu tak, kita dah tak kejar ke arah RAM yang besar, sebab kita lebih kejar kepada RAM yang sangat-sangat laju untuk sebuah telefon. Boleh buat comparison antara 6GB RAM dan juga 12GB RAM. And even ada yang 6GB RAM ni lagi laju and efficient dia punya RAM management daripada yang 12GB RAM a few years back. Nampak tak? Dan teknologi ni bukan murah. So that's why harga dia dah semakin tinggi sekarang. Not just that, sebagai contoh lah kan, dulu memang banyak pakai memori jenis eMMC 5.0 dan pada waktu tu juga kita memang tak pasal sangat kelajuan memori ni. Tapi bila dah masuk 2023, sekurang-kurangnya kena pakai UFS 2.0 macam yang ada dekat kedua-dua model Oppo A78 5G dan juga Honor X9A 5G ni. Tu sebab korang tak nampak pun dari segi app yang crash dan juga RAM management yang lagi baik daripada a few years back. Untuk orang yang nak tahu, Dimensity 700 dia pakai UFS 2.2 dan untuk Snapdragon 695 dia pakai UFS 2.0. Untuk orang yang nak tahu je lah. Right, kita pergi dekat next one. That is dia punya charging speed. Dulu kita tak kisah sangat dengan charger phone yang harga bawah-bawah macam ni ataupun bawah 800 lah kan. Tapi sekarang kita dah mula start ambil berat dan tak berbala nak tunggu masa like 3 jam just nak tunggu telefon tu full charge. Sebab kita all the time guna and on buat aktiviti dalam kita punya phone. Nak tak nak, orang akan pilih charger yang lagi laju. Contohnya macam 33 watt ataupun 40 watt yang ada dekat kedua-dua device ni, dan nak full pun ambil masa sekejap je. 40 minit tu dah kira memang betul laju. Benda ni convenience yang ada hanya pada sebuah telefon flagship zaman dulu-dulu. Sekarang telefon mid-range and even entry level pun dah start ada tau. Cakap pasal pilihan lah kan, dulu kita tak pernah komplain pun pasal screen punya refresh rate, betul tak? Siapa je yang komplain? And tak ada orang tahu sangat pun, unless korang ni memang seorang gamer. Tapi entah siapa yang salah, benda ni jadi satu keperluan dan satu permintaan yang sangat penting untuk orang yang beli telefon yang harga like at least RM1,000. Tujuan utama dia sebenarnya just nak buat video and navigation tu nampak lagi smooth. Tapi jenama-jenama ni buatkan sebagai advantage untuk beli phone dia orang. So Oppo A78 5G ni dia buat 90Hz display, manakala untuk Honor X9A 5G ni pula dia pakai 120Hz, lagi tinggi. So ni adalah competition yang korang mungkin tak sedar, tapi bagi advantage dekat dia orang yang ada high refresh rate untuk promote dia orang punya jenama. Kalau korang follow trend teknologi zaman sekarang, apa yang orang tengah craving sangat-sangat dalam telefon diorang? Cuba jawab. Yes, that is 5G connection yang ada dekat kedua-dua telefon ni. So benda ni lah yang buatkan diorang beli telefon yang lagi mahal. And cuba korang tengok dekat kedua-dua nama telefon ni, dua-dua ada nama 5G tau. So betul, 5G connection adalah latest teknologi yang semua tengah adapt, dan luckily Kuala Lumpur adalah yang terawal juga, dan dah ada start a few negeri start support untuk 5G connection. Mungkin ada yang tak tahu, nak rasa 5G connection
perlu ada hardware 5G connection. So dekat sini perlu beli telefon yang ada connection 5G. Selain daripada phone kan Fazli, tablet tak ada perubahan sangat ke? Kalau diikutkan lah kan, Android tablet usually tak boleh nak lawan apa yang Apple buat ataupun sales yang Apple dah jual a few years back. Dan sekarang ni pun kita dapat tengok yang tablet macam Realme Pad X 5G ni dah start catch up sebab dia dah hampir sama je macam sebuah iPad daripada Apple tu. Kelemahan dia dekat sini, tak ramai orang yang mampu beli sebuah iPad ataupun tablet harga 2,000 ke atas. So dekat sini Android start to conquer. Sekarang kalau nak beli tablet mesti fikir pasal kanak-kanak juga. Dan zaman sekarang kanak-kanak dah tak conteng nenek. Dia akan conteng phone. So dekat sini kau akan nampak ramai orang akan beli tablet hanya untuk bagi kanak-kanak main, bukan tengok bobo-boy je. Tapi untuk keseronokan melukis juga, dan tambahan lagi boleh buat sebagai alat untuk belajar untuk kanak-kanak ni. Ada benda yang korang perlu tahu juga, that is tablet bukannya gadget yang tak perlu ada prosesor yang berkuasa. So memang perlu, dan benda ni juga akan mainkan peranan supaya dia tak terlalu slow. Tapi ada juga yang terlalu laju sampai harga pun jadi tak masuk akal. Realme Pad X 5G ni dia guna prosesor yang just nice je, Snapdragon 695, sama juga macam sebuah telefon daripada Honor X9A 5G tu. So boleh kata dia punya performance as good as sebuah telefon yang korang beli tu. Dulu aku pernah fight tau, kenapa sebuah tablet yang besar dan juga bateri yang besar dapat charger yang slow like 5 watt dan juga 10 watt, dan benda tu sangat tak masuk akal. Dan sekarang korang dah boleh start nampak yang perubahan ni datang dekat sebuah tablet dan juga sebuah, kalau tak silap, iPad pun dah start support fast charger. So untuk bateri yang ada dekat Realme Pad X 5G ni, dia ada 8340 mAh dengan fast charger yang boleh sampai 33 watt. Sekarang ni dia dah start sama macam sebuah telefon yang biasa korang beli tu. So tak ada rasa macam outdated sangat. Disebabkan tablet ada skrin yang besar, obviously orang akan buat video call ataupun tengok movie. Itulah pentingnya ada sebuah speaker yang sedap dan sebuah speaker yang kuat. Aku bukan sengaja buat pun tapi Realme Pad X 5G ni memang ada kuat speaker daripada Dolby Atmos. So korang akan dapat full blast experience kalau tengok movie, tengok even bobo-boy pun dapat experience lagu ataupun bunyi lagi sedap daripada your average sebuah tablet. Even aku boleh kata iPad pun tak ada Dolby Atmos tau. Alright, above all kan, korang dah tengok setiap specs dekat jenama, dekat model, apa benda yang korang sendiri patut ada experience ataupun pengetahuan. That is, setiap penjual akan ada free gift, akan ada extra warranty dan sebagainya, dan korang hanya perlu cari sahaja this kind of offering. So untuk tahun 2023, especially untuk Chinese New Year ni, korang ada advantage untuk beli sebuah telefon daripada Maxis. So this is a special offer daripada diorang sendiri. Offer yang pertama, Oppo A78 5G guna plan Maxis Postpaid 98, cuma bayar RM199. Honor X9A 5G ni pula yang boleh pecahkan kacang guna skrin je tau. Boleh dapat harga lagi murah, bawah Maxis Postpaid 128, hanya RM99 sahaja. Tablet pun ada sebenarnya. Realme Pad X 5G ni kau boleh dapat harga RM399 guna plan Maxis Postpaid 128. Offer macam inilah yang korang patut tengok and korang patut ambil untuk dapat full advantage, instead of pergi dekat telefon yang harga RM800 ke bawah dan tak dapat teknologi apa yang ada dekat sebuah telefon yang macam ni, Oppo dan juga Honor, and tablet juga kalau korang nak tahu. Macam biasa guys, leave a like, subscribe, so keep smiling, and I'll see you guys on my next video. Bye.